أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syada Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time baca faham amal pada hari ini untuk sama-sama kita meneruskan perkongsian kita, pembelajaran kita bersama surah Ar-Rahman yang kita sudah pun lihat dan mulakan pada hari semalam, dan pada hari ini kita bersama Al-Fadil Ustaz Tirmizi Ali. Apa khabar Ustaz? Baik, alhamdulillah. Apa khabar? Alhamdulillah Ustaz ya. Alhamdulillah kita dah pun sampai kepada surah Ar-Rahman semalam. Betul. Ya, dan bersama dengan tuan-tuan yang berada di rumah, saya ucapkan tahniah dan terus kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sudah pun sampai pada halaman 532 yang maksudnya kita kurang daripada 100 Ustaz ya. Lebih kurang 80 70 begini untuk sama-sama kita menuju ke bulan September lah ya. Bulan September harapnya tuan-tuan sudah pun bersedia untuk mengkhatam tadabbur Al-Quran, dan dimaklumkan katanya kita akan berkumpul Ustaz kan. Harapnya tuan-tuan bolehlah datang ke Kuala Lumpur pada satu hari nanti ya, kita meraihkan dan juga berkenalan. Sebenarnya teruskan kerana kita yakin bahawa kita perlu meneruskan lagi kepada My Quran Time ini, dan kita doakan yang terbaik daripada perancangan yang ada dan kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mulakan majlis kita dengan doa ringkas kita. Subhanakala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi zidni ilma. Kita saksikan apakah sinopsis ringkasan hari ini daripada ayat yang ke-17 hingga ayat 25. Melihat kepada nikmat daripada Allah, iaitu tempat terbit dan terbenamnya matahari, keadaan dua lautan dan bahtera-bahtera. Diikuti pada ayat yang ke-26 hingga 30, kebinasaan nikmat dan seluruh alam serta kesibukan dan keabadian Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita akan teruskan lagi pada ayat 31 hingga 40, bagaimana peristiwa akhir zaman ataupun kiamat nanti, terbelahnya langit ya pada hari kiamat, dan bagaimana balasan bagi jin dan manusia yang disampaikan peringatannya daripada dalam surah Ar-Rahman. Mari sama-sama kita mulakan dahulu dengan ayat 17 hingga 32, memulakan pelajaran kita pada halaman 532 bersama Ustaz Tirmizi. Silakan. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Fadil Ustaz Tuan Fazrul, penonton-penonton, sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'. Kita meneruskan pengajian kita pada surah Ar-Rahman, surah yang kita kata cukup damai, mempersonakan. Apabila kita membaca ayat-ayat Al-Quran pada surah Ar-Rahman, diulang-ulang perkataannya, ayat pun tidaklah terlalu panjang sangat. Banyak wakaf-wakaf ataupun nombor-nombor ayat yang boleh kita wakaf, dan yang paling penting ialah kita tadabbur makna-maknanya. Sudah pasti akan menjadikan kita hidup dengan Al-Quran Karim mendapat kebahagiaan apabila kita melihat ataupun memerhatikan setiap patah perkataan di sudut maknanya. Mudah-mudahan Allah Taala berikan kepada kita ganjaran insya-Allah dunia dan di hari akhirat. Jom sama-sama kita mulakan majlis ilmu kita My Quran Time baca faham amal menuju ke September insya-Allah. Kita baca daripada ayat ke-17 hingga 32. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله. Surah Al-Nazim, itulah bacaan daripada ayat yang ke-17 hingga ayat yang ke-32 untuk sama-sama kita menyambung kepada bagaimana Allah mengingatkan kepada kita pelbagai nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, daripada Ar-Rahman. Kita sudah pun melewati 2 fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, dan pada halaman ini kita akan melewati 11 fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Salah satunya Allah menyatakan pada ayat yang ke-17 Rabbul Masyriqaini wa Rabbul Maghribain, iaitu Tuhan dua timur dan Tuhan dua barat. Apakah yang special istimewa tentang perkara ini? Kita bercakap tentang dua timur ini, kita ada timur utara, timur selatan. Maksudnya barat utara, barat selatan. Itu istilahlah, tapi bila kita tengok dalam istilah bahasa Melayu kita ada timur laut ataupun istilahnya barat laut, ada timur daya tenggara, ya, istilah itu. Nak ceritanya apa? Ada 4 mata angin dan bercakap tentang musim yang pelbagai yang ada ini. Di sebalik mata angin ini ialah kita bercakap tentang cuaca dan juga musim, ya, yang 4 yang ada di dalam kehidupan di negara-negara tertentu. Bagi kita yang berada di Malaysia ataupun di Khalistiwa ini, kita mungkin tidak dapat membezakan musim Ustaz, ya, tetapi arah angin ini mempunyai kesan yang berbeza dari masa ke semasa, terutama disedari oleh para petani contohnya, ataupun para pelayar contohnya, yang amat berinteraksi dengan alam. Jadi bagi seorang petani, bagi seorang pelayar, dua timur dan dua barat ini adalah satu perkara yang penting, di mana kita bila melihat kepada timur dan barat ini, ia adalah seluas mata memandang. Yang empunya kepada semua ini adalah siapa? Allah Ar-Rahman, yang dinyatakan pada ayat yang ke-17. Dan Allah menyatakan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, atas nikmat manakah yang kamu berdua, jin dan manusia, dustakan. Mengapa dustakan?
ayat ini yang sudah pun kita lihat 2 kali pada hari semalam, kita nak kena memahami bila Allah mengingatkan kita nikmat mana yang kamu dustakan, kerana ada orang yang dia mula nafikan ustaz ya. Semua kelebihan-kelebihan yang ada ini dia mula mementingkan diri sendiri, dan kerana dia sudah pun mudah dan mewah dengan segala nikmat ini, kadang-kadang dia tidak memberi perhatian kepada yang memberi, dan dia katakan bahawa oh saya berhak untuk mendapat semua perkara ini, padahal ia adalah anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada 2 istilah, berhak dan tanggungjawab. Bila kita membaca setiap kali fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban ini berulang, sebenarnya Allah nak beritahu sebenarnya kamu ada tanggungjawab, jangan dustakan. Kamu tak berhak sebenarnya mendapat 2 timur dan 2 barat ini untuk kamu berlayar, untuk kamu bertani, kamu dapat makan nasi. Contohnya ustaz ya, kita katakan bukan petani tapi kita dapat makan nasi, sebenarnya kerana ada petani yang melihat kepada perubahan-perubahan cuaca dan akhirnya mereka dapat untuk menanam padi dan juga bertani dengan baik, dan akhirnya sampai kepada pinggan kita. Jadi pada waktu itu bukan kita berhak ya. Bila kita berhak, kesannya apa? Kita akan menyatakan mana hak saya. Mana hak saya berbanding dengan apa tanggungjawab saya bila Allah sudah berikan nikmat 2 timur dan juga 2 barat. Apalagi nikmat yang Allah beritahu, kalau katakan di daratan bercakap tentang 2 timur 2 barat, di lautan Allah menyatakan marajal bahraini yaltaqiyan, iaitu bertemunya 2 lautan, air apa ustaz ya istilahnya, dia 2 lautan, dan juga kalau air masin dan air tawar itu dia tidak bertemu, tidak bercampur. Tak ada pula bila sungai masuk ke laut itu memasukkan air ke dalam sungai, sungai masuk dan akhirnya laut makin lama makin tak masin, ataupun kerana laut masukkan air ke dalam air sungai, akhirnya makin lama sungai kita makin masin. Tak berlaku perkara tersebut. Jadi Allah menyatakan perkara ini kerana air adalah satu daya yang amat kuat. Kalau kita lihat ustaz kan, bila air banjir masuk tu dia akan sental ya, dia akan terus menghancurkan apa-apa saja. Tetapi menarik pada ayat yang 19 ini, Allah kata air ni boleh pula jaga disiplin ni pada satu masa, jangan masuk. Jaga boundary, jaga had masing-masing, nak menunjukkan apa? Allah boleh kawal. Jadi bagi seorang yang amat dekat dengan Ar-Rahman, Allah menyatakan jangan melanggar kepada barzah, jangan melanggar kepada pembatas yang ada. Air boleh ikut cakap Allah, begitu ceritanya. Manusia janganlah melanggar kepada batas-batas yang Allah telah berikan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, dengan nikmat itu maka kita ada ikan air tawar, ikan air masin, kita dapat makan ikan tenggiri, ikan kembung, ikan apa ustaz, talapia ya, pelbagai jenis ikan tersebut, selain daripada pelbagai lagi nikmat yang ada bila ada laut yang tidak bercampur dengan laut lain. Maka ini juga adalah sebagai satu peringatan, dapat nikmat bila ikut peraturan, maka sebenarnya kalau kita ikut peraturan, kita juga akan menyebarkan nikmat rahmat kasih sayang Allah kepada seluruh manusia. Kemudian apa lagi? Kalau tadi kita bercakap tentang laut yang kita boleh nampak antara laut itu tidak bercampur, Allah nyatakan lagi pergi ke dalam yakhruju minhumul lu'lu'u wal marjan, iaitu daripada laut ini keluar mutiara dan marjan. Itu kalau kita menyelam ke bawah. Kalau kita pergi ke atas, apa yang jadi ya, selepas Allah menyatakan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban pada ayat 23, walahul jawaril munsyaatu fil bahri kal a'lam, iaitu kapal yang berlayar fil bahr, pada lautan, seperti gunung. Seperti gunung. Daripada jauh nampak macam gunung ustaz kan, pasal besar kapal tersebut, tapi bila dekat kapal ya. Jadi nak menunjukkan apa? Nak menunjukkan kalau kita ada mutiara ustaz ya, mutiara letak atas kapal, dia terapunglah pasal kapal terapung. Tapi kalau kita baling mutiara itu ke dalam lautan, dia akan pergi ke bawah. Tetapi kapal yang seberat-berat itu boleh pula terapung di atas air. Jadi nak menunjukkan siapa yang hebat, siapa yang mengatur perkara ini. Macam gunung berada di atas air, itu adalah kehebatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan kapal yang boleh berlayar itu ustaz, kita dapat barang murah kerana apa? Beli daripada Shopee yang import daripada China contohnya. Dan pelbagai lagi ekonomi kesan kalau nak jadi apa, naik Islamic cruise ke apa sebagainya itu, kerana kita dapat Tuhan yang mempunyai walahu, itu pada ayat yang ke-24 itu spesifik, memang
kapal boleh berada berlayar di atas lautan seperti gunung itu, ya, besar seperti gunung tapi boleh berlayar, sebenarnya itu memang khas diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai satu nikmat yang tidak boleh dinafikan. Dan kalau tuan-tuan pernah naik kapal di atas lautan, kita tahu bila kapal itu baru di pelabuhan kita rasa confident, tapi bila sudah berada di atas lautan itu, sebenarnya pada waktu itu memang penyerahan. Orang Islam tak Islam semuanya menyerah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tak boleh dinafikan. Tak boleh dinafikan. Maka inilah yang dimaklumkan pada ayat 25, jangan selfish, jangan nafikan, jangan hanya ikut kepada saya dah selesa, ini saya berhak untuk dapat kapal berlabuh ataupun berlayar elok di atas lautan, tetapi itu membina tanggungjawab. Allah dah bagi saya ini, apa tanggungjawab saya untuk kembali balik menyebarkan rahmat daripada Ar-Rahman kepada seluruh manusia. Kita baca pada ayat 26, ayat 27 ya, satu dan juga ayat 28, 3 ayat yang amat menarik untuk kita beri perhatian kerana ia ada kaitan dengan falsafah bagi sesetengah orang yang silap, yang dangkal. Kita baca ayat 26 hingga ayat 28 surah Ar-Rahman. Silakan Ustaz. Baik sahabat-sahabat sekalian, itulah cantiknya bahasa dan juga perkataan daripada surah Ar-Rahman ini. Namun sentiasa mengingatkan kita semua, dan ayat 26, 27, 28 sudah pastilah menginsafkan kita bahawa kita akan bertemu ataupun kita akan binasa, kita akan kembali meninggalkan dunia ini untuk kita bertemu Allah Subhanahu Wa Taala, akan diadili dengan seadil-adilnya dan akan dibalaskan menurut apa yang kita lakukan. Ayat 26, 27 dan 28. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Kullu man 'alaiha fan, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Sadaqallahu Surah Al-Azim, gitulah bacaan ayat yang ke-26 hingga ayat yang ke-28. Kullu man 'alaiha fan, ya, setiap man itu merujuk pada yang berakal, iaitu jin dan manusia. Setiap jin dan manusia ini akan binasa. Selepas Allah beritahu tentang pelbagai kehebatan Allah ciptakan, dua timur dua barat, tentang lautan, tentang mutiara, tentang kapal dan sebagainya, yang hebat-hebat ini sebenarnya untuk kita semua ini tidak kekal, ya. Apa yang ada pada kita, pada diri manusia, pada jin ini tidak kekal, akan hancur. Berbanding dengan ada orang yang berfalsafah, Ustaz, ya, kita betul, kalau boleh nak bina kereta yang sekekal-kekalnya. Kalau boleh nak bina ubat yang boleh mengekalkan, kalau boleh tak ada kerut, Ustaz, tak ada sakit, tak ada kerut, tak ada lemah, tak ada sakit. Dan sebenarnya bersalahan dengan ayat 26 ini, tidak ada yang kekal. Tidak ada yang kekal. Kalau kita mencari formula untuk kekal, Allah dah beritahu awal-awal lagi dah bahawa semua yang Allah ciptakan ini akan hancur jua. Jadi, apakah kesannya? Kesannya kita kena tahu apa yang perlu kita buat di sini agar kalau di sini akan binasa, kemudian kalau saya pergi ke akhirat nanti, macam mana keadaan saya? Adakah saya masih lagi mendapat rahmat daripada Ar-Rahman ataupun akan diazab oleh Ar-Rahman? Dan yang kekal siapa? Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang kekal hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala yang mempunyai kekuasaan dan juga kemuliaan. Jadi bila dah cakap semua hancur, Ustaz, ya. Ya, kalau orang kata seorang yang mulia, yang agung, kalau kita lah dapat anugerah, Ustaz, ya. Bila dapat anugerah, baru ni yang musabaqah tilawah, Ustaz, kan. Bila dapat anugerah, dia mesti ada orang yang melihat anugerah tersebut dan ada yang memberi anugerah. Contohnya lah, kalau kita kata awak dapat anugerah Johan Peringkat Kebangsaan, orang tepuk tangan dan ada orang bagi hadiah, Ustaz, kan. Itu baru nama anugerah ataupun yang mulia. Tapi kalau katakan awak Johan Peringkat Kebangsaan, tak ada orang yang tepuk tangan, TV tak datang, kan, yang bagi hadiah pun tak ada bagi hadiah, itu bukannya satu kemuliaan.
ya. Tetapi dalam ayat yang ke-26 bila dah semua hancur, semua tak ada manusia tengok, tak ada semua makhluk, Allah cakap wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Allah tetap berkuasa agung dan tetap mulia. Allah tak perlu anugerah daripada mana-mana. Kemuliaan Allah itu tetap mulia walaupun tak ada siapa yang perhatikan, tepuk tangan ke, beribadah ke, Allah tetap mulia. Jadi di sini apakah pelajarannya? Pelajarannya baiklah kita muliakan Allah. Kan. Kita akan binasa tapi kita akan hidup balik pada waktu itu. Kalau kita nak mulia, sila muliakan Allah Subhanahu Wa Taala dengan menunaikan tanggungjawab kita, bukan kita rasa berhak, ya. Dan orang yang rasa berhak ni biasanya ustaz ni antara orang yang miskin dengan orang kaya. Biasanya orang yang kaya yang sudah mewah, dia akan lebih banyak lagi rasa saya berhak. Komplain dia akan lebih mudah lagi keluar. Pasal apa? Pasal dia rasakan bahawa dia tidak ada kesulitan. Orang yang sulit, yang sukar, kadang-kadang bila dia dapat satu nikmat makan nasi, dia rasa oh bersyukurnya daripada Allah. Tetapi kalau dah biasa makan nasi ustaz ya, dia tengok nasi keras sikit je, pasal dah biasa basmati, dia nasi apa macam apa lembik sikit je, dia kata ini apa nasi lembik ni, saya nak nasi lain. Contohnya kan. Tapi sebenarnya tabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ini anugerah daripada Allah. Ini bukan hak kita sebenarnya. Allah yang mudahkan urusan, dan dalam hal ini Allah mengingatkan kita berkali-kali, 31 kali di dalam Al-Quran. Dan seterusnya Allah menyatakan yas'aluhu man fis samawati wal ard kullu yawmin huwa fi sya'n. Ini adalah satu ayat yang amat penting, di mana apabila Allah menyatakan Allah tak perlukan apa-apa, yang perlukan apa-apa ini adalah semua man, jin dan manusia di langit dan di bumi yang sebenarnya memerlukan Allah SWT, ya. Ada yang kata bahawa orang Islam adalah yang memohon, berdoa kepada Allah SWT, memerlukan Allah. Tetapi orang bukan Islam perlukan Allah ke tak? Sebenarnya perlukan Allah. Ya, waktu haus kan, tekak orang Islam ke, John ke, Mutusami ke, Ahmeng ke, dia tetap juga perlu air daripada Allah. Ketika bangun pagi ke, ketika hidup bernafas ke, ketika darah mengalir ke, dia tetap juga memerlukan Allah. Kita akan lihat lagi kehebatan Allah dalam ayat-ayat ini. Kita lihat dahulu perkataan pilihan pada hari ini, iaitu maraja, melepaskan ataupun mengalirkan. 6 kali disebut di dalam Al-Quran, dan inilah yang digunakan pada ayat yang ke-19 bila air laut itu mengalir, ya. Marajal bahraini yaltaqiyan, dua-duanya bertemu tetapi tidak bercampur antara satu sama lain. Apakah itu satu kebiasaan? Bukan, ia tidak biasa. Air boleh bercampur je, air sirap campur air Milo jadi Milo sirap tuan ya. Tapi di laut tak pula bercampur, kerana siapa yang mengaturnya? Allah. Kalau air boleh diatur, jangan sampai kita tidak boleh diatur oleh Tuhan Ar-Rahman. Kita berehat sebentar. My Quran Time, baca faham amal insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadzibani. Kullu man 'alayha fanin wa yabqa Sadaqallahul Azim. Maka manakah nikmat Tuhanmu, yang manakah yang kamu dustakan? Semua yang ada di bumi ini akan binasa, dan yang kekal hanya zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Inilah sebahagian daripada ayat-ayat yang ke-25 hingga 27
suratul Rahman, yang mudah-mudahan memberi pengajaran dan keinsafan kepada kita semua bahawa segalanya milik Allah Subhanahu wa taala dan yang kekal hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Jom kita belajar sedikit tajwid sebelum kita meneruskan lagi bahagian kedua muka surat 532 ini. Pada contoh dalam surah Ar-Rahman ayat 39, fa yauma idzil la yus'alu an dhanbihi insun wala jan. Okey, di hujung sekali kita tarik perhatian, di hujung perkataan yang hujung sekali wala jan, yang mana di situ ada nun yang bersabdu. Tetapi kita berada pada hujung ataupun kita wakaf pada kalimah tersebut. Huruf nun itu huruf yang diwakafkan, maka kita matikan. Tetapi nun itulah nun yang bersabdu, dan huruf alif sebelum itu adalah huruf alif yang panjang, huruf mad, yang mana jan itu kita baca dengan 6 harakat dipanjangkan, mad lazim. Wala jan, ja itu dibaca 6 harakat panjang alifnya. Kemudian di hujung tu nun mati tu jangan matikan nun sahaja, jan, tapi dimatikan wala jan. Begitu. Biar ada sabdu di hujung tu dihunnahkan, dipanjangkan gunnah tu walaupun kita berhenti. Kalau kita biasa baca Rabbil alamin di hujung nun tu kan, Maliki yaumiddin di hujung. Tapi bila ada sabdu kita kena panjangkan gunnah. Suara gunnah itu wala jan. Situ boleh kita panjang. Adapun tempat lain kalau tak ada sabdu tak boleh panjang. Sebagai orang Safaz dia baca alhamdulillahirabbil alamin. Kalau lebihkan nun itu salah, dan kesalahan itu agak serius sebab seolah-olah kita menambah sabdu di hujung. Jangan kita bunyikan ekor tu. Tetapi kalau ada sabdu barulah kita boleh panjangkan sedikit. Wallahu a'lam. Saya ucapkan pada Ustaz Tirmizi untuk sama-sama kita membaca dengan gunnah yang betul Ustaz ya, pada tempat yang ada gunnah, terutama kalau tadi waqaf Ustaz kan. Kena ada dengung yang panjang tu, jangan pasal kadang-kadang nak buat dengung tu Ustaz, pasal ada kalau dengar daripada Masjidil Haram tu kan, dia lepas tu dia macam dengung tu panjang kan. Betul. Padahal itu bukan daripada si imam kan. Betul. Itu datang daripada mic system echo-nya itu ya, yang kita perlu maklum bersama insya-Allah. Baik. Sebentar tadi kita sudah pun membaca hingga ayat yang ke-32, di mana pada ayat yang ke-29 Allah menyatakan bahawa semua jin dan manusia di langit dan di bumi ini ya memohon pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Allah tak perlukan kepada makhluk ya, kepada kita semua, tetapi kita memerlukan Allah pada setiap masa. Kita berdoa ke tak berdoa, Islam ke tak Islam, tetap juga memerlukan bantuan daripada siapa? Daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kullu yaumin huwa fi sya'n. Ya, menarik perkataan sya'n ini Ustaz ya. Memang diterjemahkan sebagai sibuk, tetapi dia ada beza dengan amr. Bila Allah yudabbirul amr, Allah menguruskan segala urusan-urusan kita, tetapi bila Allah menyatakan pada setiap masa itu Allah dalam kesibukan menguruskan sya'an ini adalah urusan yang tak boleh diganti oleh orang lain Ustaz. Contohnya lah, kalau contoh orang bisnes, tuan-tuan sebagai orang bisnes, bila kita sebagai empunya bisnes dengan orang lain kita gantikan untuk uruskan bisnes kita, lain dia punya kesannya. Apatah lagi kalau kita bercakap tentang seorang ibu, kalau nak bagi makan pada anak Ustaz kan, dia bagi makan anak daripada seorang ibu dengan ayah bagi makan lain. Mak dia tahu bila berapa sudu dia punya nestem ke, kemudian nak letak airnya agar anak itu tak termuntah selepas itu. Pasal apa? Pasal sya'an, iaitu si ibu mempunyai kemahiran untuk menguruskan urusan itu dan tak boleh diganti oleh ayah, oleh orang lain. Maka bila kita cakap tentang kullu yaumin huwa fi sya'an, bahawa Allah itu menguruskan pelbagai perkara, kerana perkara tersebut tidak boleh dibuat oleh Tuhan lain. Tak ada Tuhan lain pun sebenarnya. Pasal kalau kita outsource kepada selain Allah, maka hancurlah bumi dan alam semesta ini. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, nikmat mana yang kamu dustakan? Kerana apa? Kerana ini adalah anugerah kasih sayang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah bila sibuk Ustaz ya, ada orang kata Tuhan sibuk ni tak kisah kot, saya punya amalan saya ni kecil je berbanding dengan nak uruskan alam sekitar, matahari, bulan dan sebagainya. Ayat 31 Allah kata sanafghuru lakum ayyuhath thaqalan.
kami akan beri masa untuk menghitung kepada apa sahaja yang kamu berdua laksanakan. Thaqalan ini maksudnya yang memberat, ya, ataupun yang dikaitkan. Kalau Abu Ja'far As-Sadiq menyatakan thaqalan ini terbebani dengan banyak dosa, Ustaz. Maksudnya bila seseorang itu rasakan bahawa Allah tak perhatikan saya, ya, apabila saya buat silap, sebenarnya Allah akan beri perhatian juga, dan Allah boleh buat begitu. Kalau macam katakan Ustaz, seorang ketua dia ada 500 orang pekerja. Kalau dia nak bagi 5 minit masa pun kepada setiap pekerja dia, kali 500 dah 2500 minit. Dah berapa jam dah tu. Jadi sibuk dia. Itu manusia. Tetapi bagi Allah Subhanahu Wa Taala, Allah memang memberi perhatian pada setiap di kalangan kita, dan kalau ada kesilapan ataupun dosa yang dibuat juga akan diadili juga pada setiap masa. Jangan pula kata bahawa saya ni tak apa, Allah tak nampak. Kita diperhatikan pada setiap masa. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Allah ingatkan, mengapa kamu nafikan, mengapa kamu selfish untuk menyatakan, mementingkan diri, kata tak ada, ini Allah tak nampak. Jangan diperkecilkan kepada kehebatan dan kemampuan daripada pencipta kita Ar-Rahman dalam mengendalikan semua perkara. Bagaimana Allah membawakan lagi peringatan kepada kita dalam bentuk kasih sayang, Ustaz. Ini kasih sayang sebenarnya macam mak kata, janganlah, kan, berkali-kali ingat dengan cara baik, berkali-kali 31 kali. Kalau dah baik-baik diingatkan tak makan saman juga, ya, maka selepas itu adalah ancaman. Apakah lagi peringatan, pengajaran daripada Ar-Rahman? Kita baca ayat 33 hingga ayat 40 untuk kita mengetahui lanjut. Silakan, Ustaz. Baik, terima kasih Fadil Ustaz Fazrul. Kita nak baca ayat yang ke-33 hingga 40. Tadi ada penonton kita komen, lauk boleh diatur, dengan pula kita tidak boleh diatur pula. Masya-Allah, dengan kita tidak mengikut aturan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau gunung ganang sehingga air yang kita kata begitu pun boleh tidak bertembung ataupun tidak bercampur antara satu sama lain. Pastilah kita ikutlah aturan Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Allah sediakan kepada kita, bekalkan kepada kita akal fikiran, Allah berikan kepada kita ilham mana perkara yang baik dan buruk, takwa dan juga perkara yang jahat. Moga-moga kita sentiasa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita baca ayat 33 hingga ayat 40. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما
تكذبان صدق الله. Surah Al-Nazim, itulah bacaan daripada ayat yang ke-33 hingga ayat 40 membawa kita kepada peristiwa di hari akhirat, ya. Apabila kita sudah pun melewati pada ayat yang ke-31 tadi, Allah menyatakan bahawa kami akan memberi perhitungan, ya. Sanafuru itu maksudnya memberi masa untuk memerhati kepada dua thaqalan, ya. Thaqalan itu dua golongan, iaitu manusia dan jin yang membawa beban, dan beban itu dikaitkan dengan dosa kalau katakan tidak memberi ataupun menjaga amalan-amalan berteraskan kepada Al-Quran. Baik. Jadi apakah yang berlaku pada hari kiamat? Ya ma'syaral jinni wal ins, wahai kumpulan golongan jin dan manusia. Allah panggil jin dahulu, kemudian memanggil manusia. Jika kamu mampu, sila tembus kepada penjuru langit dan bumi, fanfuzu, ya, dan tembuslah. La tanfuzuna illa bisultan. Adalah yang menyatakan ayat ini berkaitan dengan keadaan di dunia saat ini. Jin tembus kepada langit apa sebagainya, ada manusia kata pergi ke bulan. Itu tak betul. Pasal mana boleh kita menembus kepada langit? Ini bukannya bercakap tentang alam sekarang ini. Ini peristiwa di hari pembalasan, di mana bila sudah berkumpul semua jin dan manusia untuk diadili, maka pada waktu itu Allah mencabar siapa lagi yang berani untuk escape, untuk lagi ustaz, ya. Pasal kat dunia rasa macam-macam cara, kan, bila buat rasuah ke, buat silap ke apa ke, dia corner sana corner sini, bagi rasuah kepada A, B, C, D dan sebagainya. Tetapi di akhirat nanti Allah kata sila, kalau ada kekuatan sila escape, silalah nak larikan diri. Dan Allah kata la tanfuzuna illa bisultan, dan tidak mampu menembus kecuali dengan kekuatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya tak boleh lepas daripada segala implikasi yang dahsyat di akhirat nanti, kecuali bagi orang yang mendapat sultan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan akhirnya selamat melewati pada titian sirat dan akhirnya pergi ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kita bimbangkan bila Allah nyatakan di sini. Allah beritahu fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, nikmat manakah lagi yang kamu dustakan? Agar apa? Ini adalah satu nikmat. Ada yang tanya ustaz, ya, ini kan ancaman, apa kenikmatnya? Kan, nikmatnya kerana apa? Kerana tak masuk lagi pun. Allah beritahu awal-awal agar jangan sampai kita cuba melarikan diri dan tak lepas, kerana di atas dunia ini kita tidak berpegang kepada sultan, bantuan ataupun bukti kekuasaan yang datang daripada Allah. Salah satunya ustaz, ya, bila kita sembahyang malam, kan, kita akan dapat sultan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu yang akan menyebabkan kita selamat melalui titian sirat menuju ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini satu nikmat. Allah beri peringatan, amaran awal-awal, macam mak lah ustaz, ya, dia beri amaran jangan main basikal tepi longkang, begitu kan. Itu satu kasih sayang agar jangan apa istilahnya, jangan abaikan nasihat mak, bilang gitu kan. Mak bercakap sampai 31 kali, orang boleh cakap berletih lah ustaz, ulang banyak kali benda yang sama, tetapi itu adalah tanda kasih sayang daripada seorang ibu. Walillahi mathalul a'la, lebih daripada itu adalah Allah sendiri yang memberi nasihat, mengingatkan kepada kita. Yursalu alaikuma syuwadun min narin wa nuhasun wa la tantasiran. Akan dihantar apa? Nyalaan ataupun panahan daripada api dan juga tembaga cair. Amat dahsyat. Dan Allah kata tak ada yang boleh menyelamatkan kamu kecuali daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah nakkan kita jangan kena panah dengan nyalaan api, dengan tembaga cair. Kita panas sikit pun ustaz, ya, kalau kita bercakap tentang cuaca sekarang ini, panas sikit pun kita dah tak tahan dah. Mak akan bawa payung untuk anak bila ambil anak daripada sekolah contohnya, dan cepat-cepat masuk kereta. Tetapi ini adalah daripada Allah Maha Penyayang, lebih lagi menyayangi. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, atas nikmat mana yang kamu dustakan, bila Allah sudah memberi peringatan tentang perkara ini. Berlakunya apa? Berlaku bila hari kiamat ini, fa idzan syaqqatis samaa'u fakanat wardatan kaddihan. Allah bawakan lagi berita tentang terbelahnya langit, maka ia menjadi seperti mawar merah, seperti merahnya minyak. Kadihan ini seperti minyak ustaz, ya. Ada yang kata bahawa langit ini dia pecah mengalir, dia jadi macam kalau kita punya ceiling rumah kita tu, dia pasal terlampau panas sangat dibakar, akhirnya dia mengalir menjadi sesuatu yang dah tak ada jadi ceiling lagi dah. Jadi langit kita ini akan hancur.
ya. Ada yang kata bahawa ia ada kaitan dengan warna langit itu akan amat bersinar. Kerana apa? Kerana ini adalah peristiwa yang berlaku pada hari kiamat. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, nikmat mana lagi yang kamu dustakan? Apa yang special pada ayat 37 ini nak menunjukkan ketika kita masih lagi boleh melihat langit yang normal sekarang ini, sila cari cahaya menuju Tuhan dengan membaca Al-Quran. Bila dah tak ada lagi ustaz ya, bila dah hancur langit ini, nak cari Quran, nak berdoa pada Ar-Rahman sudah terlambat, ya. Itulah yang boleh kita banyakkan seruan kepada anak-anak kita, kepada ahli keluarga kita, pada diri kita agar jangan bertangguh lagi dengan peluang yang ada. Kita baca ayat yang ke-39 dan 340 mengakhiri kepada diskusi halaman 532 kita pada hari ini. Silakan Ustaz. Baik, masya-Allah. Kita baca dua ayat terakhir daripada surah Ar-Rahman. Bila sebut tentang tadi seorang ibu ya yang begitu menyayangi anaknya sebagaimana yang berlaku beberapa hari ini, dan 3 beranak yang meninggal. Betul, dalam air yang begitu dasar sungai itu, dilihat dalam keadaan berpelukan lepas diberi perangan oleh pihak bomba. Bayangkan saat-saat akhir di hujung kenderaan itu menunggu untuk sakratul, masya-Allah. Mudah-mudahan Allah Taala berikan kesabaran pada ahli keluarga dan mengganjarkan ganjaran yang terbaik, insya-Allah. Baik, kita baca dua ayat terakhir daripada surah dua ayat muka surat 532 ayat 39 dan 40. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa yawma idzil la yus'alu Maka pada hari itu manusia dan jin tidak ditanya tentang dosanya, maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Allah bawakan pada fasa awal pada peristiwa hari kiamat itu, manusia dan juga jin ini tak ditanya Ustaz tentang dosanya. Pelik pula, surah Al-Hijr ayat 92 cakap Allah tanya, kan, akan dibuka segala amalannya. Rupa-rupanya ini fasa awal, tidak ditanya. Kerana apa tuan-tuan? Kerana rupa-rupanya Ustaz, ada orang kalau dia macam pelajar lah Ustaz ya, dia ambil SPM kan, baru ni keluar result kan. Kalau dia pergi ambil result tu, dia dengan muka gementar, tetapi dia ada keyakinan dia akan, cikgu saya nak ambil result cikgu, gitu kan. Lepas tu cikgu pun bagi 10A contohnya lah kan sekarang ni dia tayangkan 10A tersebut. Tetapi kalau katakan pelajar yang dulu masa peperiksaan itu dia tak buat elok-elok, dia tahu dah waktu dia nak ambil result tu pun kan, dan dia tengok yang kawannya pegang 10A tu lagi tertekan. Pasal apa? Pasal dia tahu bahawa sebenarnya dia tak belajar betul-betul. Maka pada waktu ini tak payah ditanya apa-apa pun, tengok cara mukanya saja pun dah tahu dah dia pernah buat silap, tak belajar betul-betul ketika nak peperiksaan dahulu. Jadi pada fasa awal di hari kiamat ini ialah manusia dan jin tidak akan ditanya tentang dosa mereka, tetapi itu juga adalah sebagai satu nikmat. Allah beritahu bahawa apa nikmatnya? Tidak ditanya itu adalah satu berita besar, agar kalau boleh tak ditanya peringkat awal itu, kita adalah orang-orang yang bermuka ceria kerana tahu kita akan melalui titian sirat dan akhirnya dengan rahmat Allah kita menuju syurga Allah Subhanahu Wa Taala yang akan kita lihat nanti pada hari esok, insya-Allah, berita-berita apa yang berlaku. Tetapi kalau orang itu dia dekat dunia ini dia tidak membuat persediaan, macam pelajar tak belajar betul-betul Ustaz ya. Dah tahu dah bila sampai di sana nanti itu akan tunduk, murung, bimbang, dan itulah yang perlu kita buat persediaan. Bila Allah dah beritahu begini, oh ya Allah, saya akan jadi orang yang amat bimbang pada setiap masa. Dah pukul 12 nak Quran time. Dah pukul 1 lebih saya nak solat Zuhur. Saya nak. Dia ada perkara tersebut, dan itulah salah satu daripada ciri orang yang mendapat 2 syurga yang kita akan lihat pada hari esok. Kerana apa? Kerana menghargai kepada ayat fa yauma idzil la yusalu an dzambihi insun wala jan, tak ditanya dosa ya. Orang lain tak tahu, tetapi sebenarnya kita tahu.
ini masanya kerana kita ada tanggungjawab. Kita bukan sekadar duduk nyenggeng goyang kaki je Ustaz ya. Kerana itu tempatnya di mana yang akan diterangkan pada halaman esok di syurga abadi nanti insya-Allah. Membawa pada resolusi kita pada hari ini, kita saksikan yang pertama, kita manfaatkan hasil bumi untuk kebaikan diri, keluarga dan juga umat. Yang ketiga, sentiasa rasa diawasi dan menyibukkan diri dengan perkara yang berfaedah, dan kita selalu memuji mensyukuri nikmat Quran Allah yang sementara di dunia ini. Kita berdoa bersama insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa yaqinan sadiqa wa qalban khashi'a wa taubatan nasuha wa amalan mutaqabbala bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita menjadi insan yang sentiasa dekat dengan Ar-Rahman, memperjuangkan pembelajaran Al-Quran, Allamal Quran. Inilah salah satu platform tuan-tuan boleh bersama dalam gerakan Al-Quran, infak dan juga tuan-tuan yang mengendalikan program-program Quran, kelas-kelas Quran, belum lagi dapat idea, sila berhubung dengan nombor yang tertera sebentar tadi, kerana kita harapkan menjelang hujung Quran Time ini kita makin lagi bukan sekadar belajar untuk diri sendiri, tetapi ia perlu diperjuangkan dalam keluarga, dalam organisasi, dalam masyarakat. Sama-sama kita doakan terus kita istiqamah dalam My Quran Time, baca, faham, amal insya-Allah.